Melati kuntum, tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rabiatul Adawiyah binti Hasri bersama rakan seperjuangan saya Muhammad Harid Daniel bin Asri dan Wazita Iziani binti Abi Wahab akan menerangkan video mengenai isu kesantunan berbahasa. Pada festival pepatah yang lalu, kami sempat menemui beberapa orang pengunjung yang berada di situ untuk bertanyakan soalan berkenaan dengan isu kesantunan berbahasa remaja pada masa kini. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita saksikan sedutan video temu bual yang telah kami lakukan. Mari. Akan berkati sekalian yang setia, musuh-musuhnya semua habis binasa. Akan berkati sekalian yang setia, musuh-musuhnya semua habis binasa. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sedang berada di Museum Negeri. Mari kita tengok apa yang ada dekat dalam. Jom. Gai, bodoh gai. Ai, hari ini nak jumpa tomat. Lepas solat malam kang nak pergi stadium Paroi. Nak pergi padang keramat, tapi tak boleh bukan doket Kuala Lumpur. Tak kira menang kalah, ini hari dan nak lari dari masalah. Berkumpul tangkona atau bola kang tiang gol. Kau porak mana, tak api dendo. Suku so boleh ataupun biduando. Yang berkojo dan yang tak berkojo, turun stadium sehati sejiwa. Akan berkati sekalian yang setia, musuh-musuhnya semua habis binasa. Akan berkati sekalian yang setia, musuh-musuhnya semua habis binasa. Hancur bodoh gai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak tanya Pakcik satu soalan pasal kesantunan remaja. Pada pendapat Pakcik, apa kesantunan remaja masa kini terhadap percakapan dia dengan orang-orang tua? Okey. Zaman sekarang ni itu dah jadi masalah besar. Sebab memang telah dikatakan selepas Nabi Muhammad SAW, Jibril akan turun lagi 10 kali. Salah satu yang ditariknya adalah kasih sayang kepada kaum keluarga. Sebab sekarang remaja lebih sayang kepada kawan-kawan dia, tidak pada keluarga, tidak kepada mak bapak. Lepas tu zaman sekarang kalau ikut ada pendapat ulama', dia kata banyak bala yang turun ni pada setiap rumah ni ramai yang anak-anak derhaka kepada mak bapak. Itulah keadaan yang berlakunya sekarang. Itulah hakikat dia. Terima kasih Pakcik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini, nama akak? Haryani. Okey akak, saya nak tanya satu soalan pada pendapat akak Haryani. Bagaimana kesantunan atau kesopanan remaja pada masa kini? Bagi pendapat saya lah kan, mungkin dari segi kesantunan tu kita tengok pada akhlak, macam mana cara pergaulan dia, macam mana cara dia menghormati orang yang lebih dewasa. Kadang-kadang kita tengok juga macam mana cara dia melayat walaupun dengan kanak-kanak sekalipun. Maksudnya lebih kepada kita tengok akhlak dia lah, lebih kepada macam tu lah bagi akak. Dari segi kelembutan dia, budi bahasa, dari segi cara dia bercakap, mungkin dia menggunakan bahasa-bahasa yang lembut lah. Lebih kurang macam tu lah. Okey, terima kasih akak. Okay, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama akak siapa? Emma. Okey, Kak Emma. Saya nak tanya satu soalan tentang isu kesantunan berbahasa. Jadi soalan saya bunyi begini. Faktor rakan sebaya dapat mempengaruhi isu kesantunan berbahasa remaja pada zaman kini. Jadi apakah pendapat akak? Saya setuju tentang perkara tu sebab sekarang ni kita di lingkungan orang kata ramai remaja-remaja yang memang orang kata memerlukan sangat kawan-kawan. Jadi kan bila dia nak berkawan, dia kena ikut cara kawan-kawan dia bertutur dan perbuatan apa semua tu. Jadi dengan situ dia memang akan orang kata tukar
segala pertuturan, bahasa apa semua akan tukar ikut kawan dia. Okey, satu pertanyaan lagi lah. Didapati bahawa kesantunan bahasa remaja pada zaman kini semakin berkurang disebabkan faktor rakan sebaya. Jadi pada pendapat Kak, ada tak penyelesaian untuk masalah tu? Kalau ikutkan penyelesaian tu, sebenarnya kita kena memang adakan satu kempen lah untuk memupuk bahasa Melayu kita, bahasa ibunda kita kan. Dengan bila kita belajar di universiti, jadi kita kena ada satu kempen di mana kita kumpulkan remaja-remaja ni dengan menggunakan bahasa-bahasa ibunda. Lepas tu dalam satu tempoh, mungkin dalam seminggu tu kita tengok. Jadi dalam tu diorang akan kebiasaan akan menggunakan bahasa-bahasa ibunda. Macam tu. Okey, terima kasih Kak itu saja Berdasarkan video tersebut, dapat dianalisis beberapa punca kurangnya kesantunan berbahasa dalam diri remaja pada masa kini. Yang pertama, hubungan kekeluargaan yang renggang. Hal ini menyebabkan rasa hormat anak-anak terhadap ibu bapa kurang serta kesantunan dalam berbahasa tidak diterapkan di dalam perbualan harian. Kedua, faktor pengaruh rakan sebaya. Hal ini dikatakan demikian kerana remaja menghabiskan lebih banyak masa bersama dengan rakan-rakan berbanding dengan keluarga dan mudah terpengaruh dengan kelakuan rakan-rakannya. Titik sakit yang dilihat semakin parah mengenai punca isu kesantunan berbahasa ini ialah faktor rakan sebaya. Hal ini demikian kerana mereka lebih banyak menghabiskan masa bersama rakan-rakan berbanding dengan keluarga. Perkara ini telah menyebabkan mereka lebih mudah terpengaruh dengan menggunakan bahasa yang kurang sopan seperti bahasa rojak dan bahasa Selangor. Antara langkah yang boleh dilakukan bagi menangani isu ini adalah ibu bapa seharusnya memberikan kasih sayang serta didikan agama yang mencukupi kepada anak-anak mereka agar mereka tidak mudah terpengaruh dengan perkara-perkara negatif. Hal ini dikatakan demikian kerana anak yang dididik dengan baik dilihat mempunyai akhlak serta kesantunan yang baik dalam berbahasa, khususnya dengan orang-orang yang lebih tua. Kita haruslah menunjukkan contoh yang baik kepada rakan-rakan, tamsilnya menunjukkan tingkah laku yang sopan dan penggunaan bahasa yang betul kepada mereka. Kita juga perlu mengamalkan kesopanan dan kesantunan berbahasa yang betul ketika berbual dengan mereka, sekaligus dapat membuktikan kepada mereka bagaimana kesantunan berbahasa dapat meningkatkan kualiti komunikasi yang baik dan membina suasana yang lebih selesa. Guru-guru di sekolah juga turut memainkan peranan mereka dalam memberikan penerapan kepada murid-murid tentang kesantunan berbahasa. Sebagai contoh, guru mengajar murid-murid untuk bersopan santun ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Bukan itu sahaja, guru juga boleh menerapkan elemen kesantunan berbahasa melalui mata pelajaran yang diajar seperti subjek civic dan kewarganegaraan. Dengan cara ini, mereka akan terbiasa dengan etika bersopan santun ketika berkomunikasi dengan orang lain. Bak kata peribahasa, alah bisa, tegal biasa. Secara keseluruhannya, saya dapat menyimpulkan bahawa kesantunan berbahasa adalah sangat penting kerana elemen tersebut melambangkan identiti kita sebagai warga negara Malaysia, iaitu sebuah negara yang terkenal dengan kaya adab dan budi bahasa. Pada pendapat saya, perkara ini sewajarnya diterapkan dan dipupuk bagi memastikan akhlak pemuda dan pemudi negara kita tidak tersisih seiring dengan arus pemmodenan. Oleh sebab itu, saya berharap agar pihak yang bertanggungjawab menggiatkan usaha mereka secara konsisten dan melakukannya secara terancang bagi memastikan anak muda meningkatkan kesantunan berbahasa. Bak kata peribahasa, alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan, genggam bara api biar sampai jadi arang. Seterusnya, kita beralih kepada refleksi tentang unsur bahasa yang akan diterapkan di dalam video ini. Berdasarkan video yang telah saya paparkan sebelum ini, terdapat beberapa unsur bahasa yang diterapkan, iaitu unsur bahasa yang pertama
ialah pengekspresian air muka. Dalam video tersebut, saya telah memaparkan satu memek muka yang membawa emosi kegembiraan. Seterusnya, saya juga membawa unsur bahasa yang kedua, iaitu penggunaan peribahasa. Peribahasa yang pertama yang saya gunakan ialah Allah bisa, tegal biasa, yang membawa maksud jika sesuatu perkara itu dilakukan secara konsisten, maka seseorang akan terbiasa dengan pekerjaan tersebut. Dan peribahasa yang kedua pula ialah alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan, dan genggam bara api biar sampai jadi arang, yang membawa satu maksud, iaitu jika sesuatu perkara itu perlu dilakukan sehingga selesai dan tidak perlu ditangguh. Antara unsur gaya bahasa lain yang terdapat dalam video ini ialah bahasa tubuh. Hal ini dapat dilihat bahawa penyampai menggunakan gerak tangan yang sesuai semasa menyampaikan idea. Selain itu, terdapat juga beberapa rangkap pantun yang disampaikan pada awal dan akhir video ini. Antara unsur gaya bahasa yang ditonjolkan di dalam video ini adalah pengurusan air muka. Hal ini dapat dilihat dengan lebih jelas lagi melalui air muka positif penyampai sewaktu menyampaikan maklumat yang dilihat bersesuaian dengan keadaan. Selain itu, unsur peribahasa juga diselipkan di dalam video ini, iaitu bahagian melepaskan batuk di tangga yang menunjukkan perumpamaan bagi ibu bapa yang memandang rendah terhadap isu dalam mendidik anak-anak ini. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Jika tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Dengan berakhirnya pantun itu tadi, maka berakhirlah persembahan video daripada kumpulan kami. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri kami sendiri. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.